Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 6. Ya, sila Yang Amat Menteri. Datuk Yang di-Pertua, soalan yang ditanya ialah tentang rancangan yang dipunyai oleh Kementerian Kesihatan untuk mengubah undang-undang baru atau pindah undang-undang yang tersedia ada di dalam menjaga bidang kesihatan atau apa yang ditajukkan sebagai governing healthcare. Datuk Yang di-Pertua, kesihatan ialah satu perkara yang luas dan Kementerian Kesihatan telah dibertanggungjawabkan dengan tanggungjawab untuk menjaga penjagaan dan rawatan perubatan, untuk menjaga kesihatan awam, untuk menjaga kesihatan penduduk, untuk menjaga isu-isu berkenaan dengan etika perubatan dan untuk isu-isu yang di luar sempadan negara, iaitu isu-isu kesihatan antarabangsa. Di dalam menangani ini memang ada banyak undang-undang yang ada di dalam kementerian untuk menjaga aspek-aspek tertentu, dan seperti ahli yang berhormat mungkin tahu bahawa di dalam sistem pentadbiran satu negara, semua undang-undang yang tersedia ada bukan statik. Dia adalah satu proses yang dinamik, iaitu dengan keperluan masa, dengan mengambil kira keperluan dan perkembangan yang berlaku pada satu-satu masa, undang-undang baru diubah dan undang-undang yang tersedia ada di menghadapi pindaan. Selaras dengan ini, baru-baru banyak yang beberapa undang yang ada di dalam Kementerian Kesihatan yang telah dipindah, seperti kita sedang mengubah undang-undang untuk mengawal perubatan tradisional dan komplementari, dan ini telah dilulus di dalam Dewan Rakyat, dan sekarang proses untuk mengubah peraturan supaya undang-undang boleh dilaksanakan. Macam itu juga pada tahun yang lalu Akta Perubatan telah dipindah untuk meningkatkan lagi dan meluaskan lagi beberapa daripada skop yang tersedia ada di dalam Akta Perubatan itu. Dan baru-baru kita di dalam proses untuk mengubah beberapa undang baru, contohnya rang undang-undang transplantasi organ, rang undang-undang profession science atau allied sciences, rang undang-undang farmasi untuk menggabungkan beberapa undang-undang tersedia ada yang jaga isu-isu berkaitan dengan farmasi dan ubat, dan satu rang undang-undang khusus iaitu Stand Alone Act untuk mengawal tembakau di dalam negara. Inilah usaha yang dilakukan oleh kerajaan di dalam proses untuk meningkatkan lagi cara pentadbiran dan menguruskan isu kesihatan supaya dia selaras dengan keperluan masa. Terima kasih. Yang Amat Ipoh Timur. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya adalah, daripada jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri, saya nampak tiada disebut langsung tentang pelaksanaan One Care yang diinginkan oleh kerajaan sehingga tahun lepas. Saya nak tahu sama ada kerajaan masih berhasrat ataupun dalam proses perbincangan dengan stakeholder untuk melaksanakan One Care tersebut. Sebab ini adalah sangat penting, ia akan menjadi satu overhaul terhadap healthcare di Malaysia dengan izin. Belum habis. Datuk Yang di-Pertua, dalam isu One Care tersebut telah banyak pandangan-pandangan dan kritikan-kritikan yang telah dibangkitkan, dan saya harap kerajaan betul-betul mempertimbangkan isu-isu tersebut. Dan satu yang kedua, saya nak tanya. Ya, Amat. Panjang dah, Yang Amat. Lagi ada satu penting soalan, mengenai dengan kontrak untuk mengurus dan mengendalikan, menyediakan 5 perkhidmatan sokongan teras, iaitu dengan izin to manage, operate dan provide 5 core support services yang telah diberikan oleh kepada 3 syarikat. Saya nak tanya, adakah kerajaan memantau syarikat-syarikat, ketiga-tiga syarikat ini, sebab terdapat masalah timbul seperti di Hospital Raja Permaisuri Bainung Ipoh, ada 6 lift tapi selalu rosak dan langsung tiada langkah untuk membaikinya sejak 2-3 tahun yang lalu. Jadi apakah langkah-langkah untuk memantau syarikat ini agar kontrak yang diberikan mereka dijalankan dengan baik? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Dua isu ini yang dibangkit ialah berkenaan perkara-perkara cara pengurusan. Salah satu daripadanya ialah tentang apa yang langkah-langkah yang sepatut diambil oleh kerajaan untuk menguruskan perbelanjaan, the cost of healthcare yang tersedia ada di dalam negara kita. Seperti ahli-ahli yang berhormat maklum,
pada masa sekarang di dalam bajet kerajaan kita, lebih daripada 20 bilion diperuntukkan untuk untuk jaga kesihatan. Walaupun ini satu jumlah yang begitu besar, tapi masih tak mencukupi untuk menyelesaikan dan menunaikan segala keperluan yang ada tentang memberi satu perkhidmatan kesihatan yang memuaskan dengan secara dan untuk menunaikan harapan rakyat yang ada pada masa sekarang. Dan untuk menghadapi ini memang beberapa cadangan yang telah dibuat seperti yang ada di dalam negara-negara yang lain. Ahli yang berhormat mesti tahu bahawa kita ialah salah satu daripada negara di dalam dunia ini, di dalam the public health service, ia diberi kepada rakyat lebih kurang secara percuma. Lebih daripada 98% atau daripada kosnya ditanggung secara penuh oleh kerajaan. Dan untuk satu jangka masa yang tertentu mungkin kita boleh. Lepas itu kita kena cari langkah-langkah yang sesuai di mana proses ini boleh diteruskan dan perkhidmatan dengan taraf yang begitu tinggi boleh diteruskan dan diberi kepada rakyat. Dan untuk menyelesaikan dan jawab soalan itulah wujud konsep One Care ini. Dan saya setuju dengan ahli yang berhormat bahawa sebelum satu program yang begitu besar yang mempunyai kesan yang besar ke atas rakyat ini mesti diambil kira selepas mengadakan konsultasi yang mencukupi. Oleh itu di dalam itu saya setuju dan saya akan jamin bahawa sebelum kita akan melaksanakannya, kita akan mengadakan konsultasi dengan semua stakeholders supaya apa yang dibuat ialah selaras dengan keperluan dan hasrat dan kemahuan rakyat dan sebelum ianya boleh dilaksanakan sebagai satu langkah untuk menghadapi the increasing cost of healthcare. Untuk menjawab soalan yang kedua tentang konsesioner, memang di dalam kontrak mereka pun ada klausa-klausa yang menentukan proses pemantauan dan tindakan-tindakan yang boleh diambil ke atas mereka kalau ada kecuaian untuk menunaikan tanggungjawab mereka seperti yang telah ditetapkan di dalam kontrak mereka. Terima kasih.